الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam ini sambungan kita berdasarkan kepada kitab sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang mana muqaddimahnya telah kita bahas dalam kuliah yang lepas. Malam ini sunnah yang berikutnya yang dipandang ringan dan kebanyakan kita kadang-kadang melanggar ataupun menyelisihi apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah at-tayammun, iaitu sunnah mendahulukan anggota kanan, sama ada tangan ataupun kaki, dalam memakai pakaian, kasut ataupun perkara-perkara yang baik, yakni menggunakan tangan kanan, kaki kanan, mendahulukan sebelah kanan dalam perkara-perkara yang baik dan mulia adalah daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang disebut oleh penulis kitab kita, Syekh Sa'id Ruslan. Apa kata dia? Hunalika sunanun kathiratun yufarritu fiha kathirun minal muslimin wa minal khair lil muslim an yata'allama sunan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa an ya'mala biha wa minha. Kata dia, di sana ada banyak sunnah yang diremehkan oleh umat Islam. Sebaiknya sebagai orang Islam yang mengaku umat Nabi, yang mencintai Rasulullah, belajar tentang sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya dalam kehidupan. Di antara sunnah yang diajar dan ditegaskan oleh Rasulullah, kata beliau, iaitu al-bidayah bil yumna 'inda lubsil na'al wa bil yusra 'inda al-khala', iaitu memulakan dengan memakai kasut dari kaki sebelah kanan dan menanggalkannya dengan kaki sebelah kiri. Berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim, faqad akhrajal Bukhari wa Muslim wa lafdhu li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu memakai kasut, hendaklah dia memakai dengan anggota sebelah kanan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut beberapa perkara berkaitan dengan bab ni. Satu,
ramai orang kita bila dia dengar atau dia baca bab ni, dia rasa perkara ni sangat kecil, remeh ataupun lekeh. Orang putih kata betul tak betul, take for granted. Maknanya tak berapa nak pentinglah kita nak bicara bab ini. Tapi hadirin mukminin, saya nak sebut, dalam Islam berapa banyak benda yang kita tengok kecil, hakikat di sisi Tuhan besar. Dan berapa banyak benda yang besar yang kita rasa besar, di sisi Tuhan tak dipandang pun. Sebab itu kalau kita tengok umpama contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia menceritakan tentang orang yang masuk ke dalam syurga, orang yang masuk syurga ni, masuk syurga. Apa sebab? Nabi kata, aku melihat seorang lelaki berada di dalam syurga. Aku melihat seorang lelaki berada di dalam syurga. Apabila aku memeriksa amalannya yang menyebabkan dia masuk ke dalam syurga, amalannya hanyalah memotong ranting yang mengganggu orang untuk lalu. Amalan yang dia lakukan yang menjadi punca dan sebab untuk dia masuk ke dalam syurga adalah kerana dia memotong ranting pokok yang menghalang orang daripada lalu lalang. Benda yang kita rasa kecil, benda yang tak memerlukan modal yang besar, benda yang lekeh, tetapi kesannya besar. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang masuk neraka. Kerana apa? Kerana menganiaya kucing. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyatakan, ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan oleh dia kurung seekor kucing. Bukan 1,000, bukan 500-600 ekor, seekor ya. Dia kurung seekor kucing, dia tak bagi makan dan dia tak lepas kucing tu untuk bagi makan. Disebabkan perbuatan aniaya zalim dia pada kucing tersebut, Tuhan telah campak dia ke dalam neraka. Dan Nabi sebut pada wanita-wanita muslimat, wanita-wanita Islam, Nabi kata apa? Ya ma'syaran nisa, wahai wanita, sedekahlah, kerana aku melihat yang paling ramai berada dalam neraka adalah daripada kalangan kamu. Sedekahlah walaupun hanya dengan kuku kambing. Banyak hadis yang menunjukkan bahawa dalam Islam, benda yang kita rasa lekeh, kita rasa ringan, kita rasa kecil, kita rasa benda tu tak ada apa sangatlah, tetapi bila kita baca kesan dia sangat besar dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh antaranya apa? Salat 2 rakaat sebelum subuh, pahala dia besar mana? Qabliyah subuh, apa pahala qabliyah subuh? 2 rakaat saja, bukan 20 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Seseorang yang menunaikan 2 rakaat sunat sebelum subuh, kan? Yang kita mari masjid, kita buat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia ini dan harta yang ada di dalamnya. Amalan yang sedikit tetapi pahala yang besar. Sebab itu apabila satu orang Yahudi tanya dekat Salman, dia kata, dia tanya soalan ni asalnya nak perli, nak sindir, sinis orang kata kan, nak apa, candek lah, bahasa kita nak candek. Dia kata apa dekat Salman tuan-tuan? Salman ni sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Dia kata, a'allamakum nabiyukum kulla syai'. Adakah Nabi hampa, Nabi hampa tu merujuk kepada Nabi Muhammad lah. Adakah Nabi SAW a'allamakum kulla syai', dia ajak semua benda? Adakah Nabi hampa itu telah ajak, terang, tunjuk semua benda sehingga kepada cara nak berak?
Dalam banyak-banyak benda dia nak buat contoh, dia sebut berak. Pasal apa? Dia mungkin sangka kata tak ajak lah kot, pasal benda ni benda yang lekeh sangat, benda yang orang buat memang benda yang tak perlu diajar. Apa jawapan Salman? Faqala, maka jawab Salman, ajal, daripada benda yang paling besar dalam urusan kehidupan manusia sehinggalah kepada benda yang paling kecil. Kalau hampa tanya bab berak, Nabi kami ajar. Nabi kami bagi tahu, pertama, kalau nak qada hajat tak boleh menghadap kiblat. Kalau nak istinja tak boleh kurang daripada 3 batu. Kemudian tak boleh sentuh dengan tangan kanan, kena pegang dengan tangan kiri. Sampai kepada bab itu Nabi ajar. Ini menunjukkan Islam daripada sekecil-kecil urusan bab menyucikan najis sehingga kepada bab mentadbir negara. Kata Salman Al-Farisi, Nabi kami sebelum dia wafat, dia telah terang habis. Maka sebab itu tuan-tuan, tak ada benda dalam sunnah yang kita bila dengar benda macam ni pun nak bincang, benda macam ni pun nak ajak, benda yang macam ni yang nak bincang ni pun kita duk tengok dia tak buat. Benda-benda yang kecil macam ni yang kita rasa lekeh ni, bila kita muhasabah diri kita, kita cek diri kita, tuan-tuan hadirin mukminin, berapa ramai orang yang tak buat. Kan? Bila kita duk nampak benda besar, benda kecil kita rasa lekeh dan kita tak amal. Tapi sebenarnya kita lupa benda kecil inilah yang sebenarnya memasukkan kita ke dalam syurga. Perempuan pelacur masuk syurga jamu kenduri tiap-tiap jemaat kah? Perempuan pelacur tu sedekah berapa bilion yang masuk syurga? Dalam Sahih Bukhari yang tuan-tuan baca tu, seorang pelacur bagaya min Bani Israel, seorang pelacur daripada Bani Israel masuk syurga kerana apa tuan-tuan? Dia wakaf 30 relung buat masjid, dia wakaf 2 relung buat tanah kubur, dia bagi duit beli kapet masjid, dia bagi minum anjing. Berapa kali dia bagi minum anjing tiap-tiap hari Jumaat? Sekali itu sajalah hadis itu. Disebabkan oleh satu perbuatan, dia bagi minum anjing, dia masuk syurga. Bayangkan besarnya pandangan Allah, nilaian Allah, timbangan Allah di atas perbuatan tersebut. Nampak? Yang ni yang kita nak tekankan. Walaupun benda tu kecil, kita jangan ambil ringan. Tu maksud dia. Itu maksud dia. Okey tuan-tuan, kerana benda besar tak akan bermula melainkan daripada benda kecil, kan? Betul tak? Sekarang kita tengok sikit isu kanan ni. Isu kanan ni. Kanan ni tuan-tuan, dalam Islam memang sangat mulia lah kanan ni. Pasal itu bila Al-Quran sebut golongan yang selamat, golongan yang berjaya, dia kata golongan mana? Golongan Ashabul Yamin, golongan sebelah kanan. Bukan kata Quran saja, orang manusia pun bila dia nak sebut yang jahat, dia kata golongan apa? Puak-puak pemberontak, pengganah, radikal, ekstrim. Apa puak-puak yang duk komunis apa semua tu, dia kata apa? Puak berhaluan kanan. Puak berhaluan kiri. Dia tak kata puak berhaluan kanan, dia kata golongan pelampau, puak berhaluan kiri. Dia rojok kiri tu jahat. Tengok, bukan Islam, orang bukan Islam pun guna istilah yang sama. Kan? Nampak? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 19. Allah kata apa? Adapun orang fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang berjaya, ahli syurga, diberikan kitab mereka daripada biyaminih,
sebelah kanan. Jadi kalau kita dapat belah kanan ataupun buku kita tu diserahkan daripada belah kanan, kita termasuk orang yang berjaya. Nampak? Sebaliknya, anggota belah kiri ni memang dalam perkara-perkara yang tak elok lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Abu Dawud, ini benda-benda macam ni dia membezakan kita dengan orang bukan Islam. Tertib orang Islam ni, disiplin, ada etika, sampai kepada perkara yang sekecil macam ni pun dia ada adab dia. Dalam hadis Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa tangan Rasulullah digunakan sebelah kanan untuk apa? Untuk bersuci dan makan. Adapun tangan kiri digunakan untuk membasuh kotoran daripada najis. Hadis riwayat Abu Daud. Aisyah kata Nabi ni kalau dia nak ambil wudu, dia nak mandi, dia nak makan, dia nak minum, tangan kanan. Tapi kalau dia nak basuh berak, dia nak basuh kencing, dia nak pegang kemaluan, dia guna tangan kiri. Kata Al-Imam An-Nawawi, berdasarkan hadis ini, kata An-Nawawi rahimahullah, sunnah kita menggunakan tangan kanan dalam semua bab yang sangat mulia. Benda yang baik, benda yang mulia, benda yang cantik, benda yang elok, guna kanan. Guna kanan, dapat pahala. Pahala free. Bukan gaduh kita buat keluar duit ke, bayar berapa ringgit pun, memang free. Tak guna kanan. Guna kanan. Sebaliknya kata An-Nawawi, kalau benda tu kotor, benda tu perkara-perkara yang buruk, seperti apa? Seperti sebab tu kata ulama, tuan-tuan perhati tengok, kita buat tak? Memasukkan air ke dalam hidung, tangan kanan. Kita nyeh keluar ni, kita buang istinsyak, buat masuk istinsar, kita buat keluar, kita pegang dengan tangan apa ni? Kita nak nyeh ni, tangan apa? Kalau orang yang tak mengaji, jahil tukir ni, dia tak kira tangan apa, dia kira nyeh ya. Tapi orang yang dia perhati, dia halusi, dia nak ikut sunnah, dia nak jaga tertib, dia nak hidupkan sunnah, dia nak dapat pahala mudah, dia akan pegang dengan tangan kiri, pasal benda tu benda kotor. Benda kotor tak pegang dengan tangan kanan. Ini orang sunnah. Tentu kita boleh tengok alim ke, jahil ke, sunnah ke, tak ke, tentu kita boleh perhati. Tapi bukanlah kita nak judge orang pi kenduri duk perhati, duk buat senarai pula. Dia ni boleh pakai, dia ni tak boleh pakai. Tak. Ini sebagai satu satu tarbiyah untuk kita. Tarbiyah ni satu benda untuk didik kita. Benda macam ni pun kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi kalau nak pegang rokok tangan apa? Nak pegang rokok tangan apa? Tangan kiri nah. Jangan pegang tangan kanan. Hukum dia terpulang. Tapi kalau nak pegang tangan kiri. Faham ambil Okey. So sekarang kita tengok dia punya details one by one. Apa yang Nabi buat dengan tangan kanan dan apa yang Nabi buat dengan tangan kiri. Pasal kita nak ikut ni. Nak ihya'us sunnah, dia panggil, menghidupkan sunnah. Nombor satu tuan-tuan, bersuci. Maksudnya bila tuan-tuan nak ambil wudu, tuan-tuan mulakan dengan anggota kanan, dapat pahala. Tapi kalau basuh kiri dulu, sah ke tak? Sah. Cuma kita tak dapat pahala sunnah, iaitu mengutamakan tangan kanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, sangat ta'ajjub, sangat teruja, sangat sayang dengan tangan kanan, dengan sebelah kanan ni. Sebagai buktinya, fi tana'ulihi, bila dia nak pakai kasut, dia selum kaki kanan dulu. Bila dia nak sikat rambut, dia sikat belah kanan dulu. Bila dia nak bersuci, dia akan basuh dengan juruh belah kanan dulu. Dan boleh kata dalam semua urusan, dia akan utamakan kanan. Bukan payah pun.
Bukan kata benda berat, besar pun. Yang ni benda lekeh sangatlah, iaitu kanan. Lekeh tu maksud apa? Sangat mudah untuk kita amal, sangat senang untuk kita buat. Tapi bila mai pada praktik, kadang-kadang fail juga. Sebab apa? Yang kita akan bincang kemudian. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut apa lagi? Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Apabila kamu nak pakai baju, selumlah daripada, pakailah, sarunglah. Kita kena sebut bahasa moden sikitlah, sarung. Pasal saat ni orang luar tengok dia kata selum apa? Sarungkan pakaian kamu tu dari sebelah kanan. Dan apabila kamu nak berwuduk, bermulalah juga dengan sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, memandikan jenazah. Kita mandi Kediri pun juruh belah kanan, kita mandi orang pun juruh juga belah kanan. Dalam hadis Nabi SAW menyebut kepada orang yang menguruskan jenazah, dalam hadis Bukhari Muslim, mulailah kamu memandikan jenazah dengan anggota-anggota badan sebelah kanan. Jadi bila tuan-tuan mandi, juruh, basuh, gosok, mulakan, dahulukan dengan belah kanan. Jangan sampai yang mati itu teguk. Mengaji, juruh belah kiri juga, belah kanan. Kan? Takut sekali tak juruh dia, juruh kita. Kan? Ataupun kita nak juruh belah kiri, dia pegang, tarik mai belah kanan. Jangan tuan-tuan. Itu bab memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Kadang-kadang kita buat untuk diri kita, kadang-kadang kita buat untuk orang lain. Tetap memulakan dengan sebelah kanan. Dia kata kalau juruh belah kiri, macam kita sebut tadi, sah. Dia bukan rukun, tetapi menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, nombor 3, yang ni sangat besar dan sangat berat. Ulama bertengkar tak sangka-sangka, berbahas tak sangka panjang. Apa dia? Makan dengan minum daripada sebelah tangan kanan. Bab makan dengan minum ni panjang cerita lah, sakal lah. Bab makan minum ni pasal apa? Tuan-tuan hadirin mukminin, ada berapa perkara kita nak tengah sebut sikit bab makan ni. Satu, ramai orang keliru sunnah makan dengan tangan. Nabi kata makan dengan tangan. Sekarang ni, selagi mana tuan-tuan guna tangan, kira ikut sunnah lah. Mereka kata Nabi SAW makan dengan 3 jari. Tuan-tuan, apabila kita baca hadis, kita baca hadis Nabi makan kambing, Nabi makan cuka. Nabi makan cuka, dia pun pergi duk langgah cuka hok duk masak tu. Eloklah. Cuka yang Nabi makan dengan cuka yang kita faham tak sama. Nabi makan 3 jari. Tuan-tuan, pertama, kita kena tengok apa benda Nabi makan. Agak-agak tuan-tuan, ada laksa zaman Nabi. Ada tak laksa? Menu laksa ada. Ini sekali dia duk pergi baca hadis 3 jari, dia duk pergi gue ke laksa tu. Dia pergi rumah apa, bakal mak mentua dia lah kan, nak menikah tu, mak mentua panggil dia, tak bawa lah tunang, aku nak tengok sikit lagu mana. Dia pun sebelum pergi tu duk study lah sikit sunnah-sunnah ni. Tengok makan 3 jari. Mak mentua tu jenis kaki laksa, masak laksa. Dia pun kata, nak makan aku mana? Sunnah 3 jari. Tu dia duk kucai mai. Pak dia kata, hang cari orang lain, aku tengok pelik. Kena faham situasi, kena faham keadaan. Dia panggil dalam bahasa Arab waqi'. Realiti dia kena faham. Sebab itu Nabi makan dengan tangan. Sama ada tuan-tuan sauk dengan sudu, cucuk dengan garpu, kepik dengan batang kayu chopstick tu, semuanya masih dengan makna apa? Tangan. Dia berkata ni geng-geng ni sunnah, makan pun dengan chopstick, makan pun dengan sudu. Dialah pegang dengan tangan. Ada orang makan pegang dengan kaki.
Kadang-kadang tahun tu pun fail lah. Okey, selesai satu bab. Tak apa, maksudnya sudu ke apa ke, itu berdasarkan kesesuaian lah, berdasarkan kesesuaian. Okey. Yang kedua, bab makan ni. Nabi SAW sangat menekankan suruh guna tangan kanan. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang daripada kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Maksud makan dengan tangan kanan tu, suap ke mulut tu dengan tangan kanan. Nak hirih, nak cucuk, nak gue dengan tangan kiri tak apa, tapi bila nak suap pi ke mulut, tangan kanan lah. Kan, tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih. Lepas tu bila dia nak minum, dia minum dengan tangan kanan. Kes dia apa? Nabi kata, sesungguhnya syaitan ya'kulu bi shimalih wa yashrabu bi shimalih. Kerana kamu dilarang daripada menggunakan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri ni, kerana yang minum dengan makan dengan tangan kiri adalah syaitan. Jadi larangan ni apa dia? Menyerupai syaitan. Tasyabuh. Kita tak boleh bukan sahaja menyerupai binatang kan. Semayang tak boleh sujud macam anjing. Macam tu juga makan dengan minum. Tak boleh menyerupai syaitan. Iaitu makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW juga menegur anak tiri dia, Umar. Anak tiri dia Umar bin Abi Salamah. Satu hari budak tu makan dengan Nabi SAW, budak-budak. Kita banyak alasan bila budak-budak duk makan ataupun buat perangai, kita akan kata apa? Tak apa budak-budak. Tak apa budak-budak. Kan? Lah sekali bila dia jadi bapak budak, dia duk biasa perangai lagu tu. Nabi benda yang macam ni terus on the spot. Dia tak baca dah budak tak budak, melentur buluh daripada rebung. Dia ajak daripada kecil. Budak tu bila makan dengan Nabi, dia gagau tangan kiri, tuan-tuan, depan Nabi. Dalam hadis Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai budak. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, samillah, sebelum makan kau baca bismillah. Tengok Nabi ajar. Pendidikan tak kira. Pendidikan ni tak kira masa. Ada peluang yang ni mungkar. Bila mungkar kena ubah. Wajib kena tegur, kena bagi tahu. Nabi kata, wahai budak, sebelum makan baca bismillah. Nombor 2, makan dengan tangan kanan. Nombor 3, makan apa yang dekat dengan engkau. Jangan duk hanggau, gagau, suar tu, hujung tu, makan dulu hak dekat tu. Sat lagi kita minta pusing mai. Kan? Dia kata kalau dekat tu sambil belajar tak apa, makan dulu sambil belajar. Cicah bayang yang mata. Kan? Nak habaqnya adab. Tak ada satu reason, satu alasan. Tak apa budak-budak nanti mereka besar, mereka reti ya. Mereka tahu lah, biar pi lah kan. Nak ajak apa, bukan dia reti apa. Tak, kita tu kena tunjuk. Nabi sebut, wahai budak, ya ghulam, makan dengan tangan kanan. Umar bin Abi Salamah tukar makan dengan tangan kanan. Tu tak berat lagi. Hadis nombor 3. Hadis nombor 3 ni lagi sakan. Satu orang laki-laki besar, yang ni bukan budak, bapak budak. Dia makan depan Nabi SAW. Bila dia makan depan Nabi SAW, dia makan tangan kiri. Beza dengan budak tadi kan. Yang ni besar dah, dewasa dah, dia makan tangan kiri. Rajulun. Hadis Salamah bin Aqwa. Hadis ni sahabat cerita nama Salamah bin Aqwa. Dia kata Nabi SAW satu hari ada satu orang laki-laki makan depan Nabi. Nabi kata, makan tangan kanan. Nabi tegur, makan tangan kanan. Nabi tegur. Budak Nabi tegur, hak tua pun Nabi tegur. Makan dengan tangan kanan. Dia kata, la astati'. Jawapan dia tu. Sehingga ulama bahas apa maksud la astati'. Dia kata, saya tak mampu. Tak boleh.
Nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Dia kata la astati', tak boleh, aku tak boleh. Nabi kata makan tangan kanan. 3 kali Nabi tegur. Makan dengan tangan kanan, dia jawab tak boleh. Makan dengan kanan tangan, Nabi dia kata tak boleh. Makan dengan tak boleh. Tuan-tuan, kita duk kata benda kecil. Nabi 3 kali ulang. Dia kata tak boleh. Cukup 3 kali tak boleh, Nabi doa beradak. Terus doa. Ya Allah, tak boleh. Terus tangan kanan tu. Apa jadi pada kawan tu? Apa jadi pada tangan dia? Lumpuh. Lumpuh. Tangan kanan dia, kesan doa Nabi, kena doa Nabi. Nabi kata tak boleh ha? Tak boleh terus. Lumpuh. Sebab apa? Ulama kata beratnya lelaki ni sampai Nabi mendoakan keburukan pada dia di atas sebab apa? Sombong. Bila Nabi suruh elok-elok, Nabi habaq elok-elok, Nabi tegur elok-elok, dia jawab dengan sombong. Tak boleh. Bukan tak boleh, dia tak mau. Yang Nabi doa yang keras sangat tu pasal apa? Enggan untuk ikut sunnah, lawan sunnah, menyombong, takabur. Macamlah perangai yang kita duk baca dalam Quran iblis tadi ni. Maka sebab itu kata para ulama, yang Nabi marah sangat sehingga menyebabkan Nabi mendoakan kecelakaan, kebinasaan pada tangan dia tu, kata Al-Imam Al-Munawi, kerana dia tolak apa yang Nabi suruh disebabkan oleh sombong. Sehingga para ulama kata bolehnya kita mendoakan keburukan pada orang yang sombong ataupun orang yang takabur ni. Nampak? Cuma saya nak sebut sikit perbahasan para ulama sebelum kita nak pergi kepada bab lain dalam hal makan dengan tangan kanan dengan tangan kiri ni. Bagaimana ataupun apa yang sebenarnya yang disebut oleh para ulama dalam hal ini. Satu, jumhur ulama, majoriti para ulama menyatakan bahawa menggunakan tangan kanan ini dari sudut hukumnya hanyalah sunat. Makruh kita menggunakan tangan kiri tanpa sebab. Ini adalah pandangan daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Walaupun mereka bersepakat, boleh kata majoriti sokong sunat kita makan. Maknanya kalaulah kita makan juga dengan tangan kiri taklah jatuh berdosa. Tetapi tuan-tuan jangan lupa dalil-dalil yang kecam, yang hentam, yang Nabi sebut pasal tangan kanan, tangan kiri itu sangat banyak. Jadi sebagai orang yang kata cinta ikut sunnah, tak sepatutnya dengan alasan sunat tangan kanan kita guna tangan kiri. Bahkan tak ada riwayat Nabi guna tangan kiri. Ini menunjukkan tuan-tuan, kita terbuka dalam soal hukum. Kita mengaku ulama kata sunat, maknanya tidaklah sampai kepada wajib. Tapi jangan dilupakan hadis-hadis ancaman tangan kiri juga banyak. Maksudnya apa? Kalau tak ada alasan, tangan tak patah, tangan boleh guna, tangan mampu guna, dahulukan tangan kanan. Tapi yang peliknya, ada pandangan dalam mazhab tertentu seperti Ibnu Hazmin dan Imam Ibnu Abdul Bar. Dia kata apa? Bagi mereka, kalau tengok pada dalil, tak boleh kata sunat, dia kena kata haram. Maknanya kalau ikut pandangan sebahagian fuqaha, Ibnu Hazmin, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ni antara tokoh besar juga, mereka punya pandangan kalau tengok ke dalil, tahap dia apa? Haram. So benda ni ada khilaf tau, khilaf sakan juga tu. Maksudnya apa? Keluar daripada khilaf lebih selamat lah. Kalau kita tak ada keperluan, tak darurat, jangan guna tangan kiri. Jangan guna tangan kiri, kita guna tangan kanan. Kerana hadis tangan kanan itu lebih kuat dan lebih jelas. Tuan-tuan, kemudian kita tengok juga apa lagi yang Nabi SAW buat dengan tangan kanan. Buat dengan tangan. Kadang-kadang ada orang kita dia ada orang tanya, dia minum dengan tangan kiri, dia tolak dengan tangan kanan. Ini lebih kepada adat orang kita lah. Dalam sunnah tak ada cerita macam tu. Dalam sunnah tak ada cerita macam tu. Dalam sunnah dia kata tangan kanan. Dia kata adakah perbuatan minum kita pegang dengan tangan kiri
kita tolak dengan tangan kanan ni sunnah, dalam hadis tak ada cerita. Tak ada adalah Nabi dia pegang dengan tangan kiri, dia tolak dengan tangan kanan. Itu lebih kepada adat orang Melayu lah, lebih kepada etika orang Melayu lah. Nak tunjuk kata tertib, nak tunjuk kata guna juga tangan apa? Tangan kanan. Dia tolak tu dengan tangan kanan. Ni lebih kepada adab lah. Sunnahnya tak. Sunnahnya kanan lah. Maknanya bila tuan-tuan makan, tuan-tuan nak pegang gelas, pegang dengan tangan apa? Pegang dengan tangan kanan minum. Dia kata sekali kotak lah gelas tu bila kita pegang dengan tangan kanan. Lepas daripada kita makan, orang akan basuh, orang tak pergi simpan terus. Jadi tak payah duk, kita tak payah duk takutlah sekali dia kata kotak nampak cemekak. Banyak benda kalau kita ikut orang memang cemekak. Antara contoh dia jilat jari. Nabi SAW bila dia habis makan dia jilat jari. Tu pun sunnah, nanti kita sampai bab tu, bab jilat jari. Antara kempen yang besar KFC ni ikut sunnah. Sedap sehingga menjilat jari. Tengok, dia kafir tapi dia kempen sunnah. Menjilat jari, kan? Ni satu benda yang baik. Kita nak banyak benda kita nak ikut sunnah, kita duk fikir orang kata apa. Kan? Kita duk fikir orang kata apa. Sebenarnya tuan-tuan, orang ni kita jilat jari pun dia kata, kita tak jilat jari pun dia kata. Kita pakai baju pun dia kata, kita tak pakai baju pun dia kata. Tabiat manusia macam tu. Yang penting tuan-tuan, redha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita tengok mencukur rambut. Ni mencukur rambut ni pun ikut sunnah. Nabi buat apa? Nabi menyuruh, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musim haji, apabila baginda meminta tukang cukur untuk mencukur rambutnya, apa dia? Untuk memulakan dengan sebelah kanan. Maknanya bila dia nak cukur rambut dia tu, Nabi kata ambil belah ni dulu. Anas bin Malik kata Nabi pesan dekat tukang cukur tu, cukur belah ni dulu, belah kanan dulu. Lepas habis belah kanan, baru cukur belah kiri. Tu dia sampai ke tahap itu. Nampak? Sampai ke tahap itu. Hadis Bukhari Muslim. Nabi kata habis belah kanan, lepas tu lanjutkan mai sebelah kiri. Maknanya cukur mula dengan sebelah apa? Sebelah kanan, kemudian pergi kepada sebelah kiri. Kemudian sikat rambut. Sikat rambut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan sebelah kanan. Maknanya dia sikat dulu rambut belah kanan, buh minyak rambut pun sebelah kanan. Nampak? Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakai baju dan memakai kasut. Ini kita telah baca hadis dia tadi. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok pula penggunaan tangan kiri. Tadi kita dah bahas satu dua benda, tangan apa? Tangan kanan. Sekarang kita tengok tangan kiri. Kemudian kita akan buat kaedah. Tangan kiri Nabi buat apa? Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri untuk membasuh dan juga memegang kemaluan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah melarang para sahabat apabila mereka ingin basuh ataupun beristinja, jangan pegang dengan tangan kanan. Maknanya jangan pegang dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Macam kita nak basuh kemaluan kita, nak basuh najis kita, jangan guna tangan kanan. Okey. Dia ada satu bab tuan-tuan, basuh tangan kanan, tangan kiri ni. Saya bila pergi makan roti canai, saya akan tengok tangan orang buat roti canai lah. Kalau dia pakai cincin kanan ke kiri ke, kita tak makan. Faham tak? Tuan-tuan dapat tak? Kita nak kena elaborate lagi tak? Tak payah. Cincin ni Nabi pakai belah kanan. Dalam hadis Nabi pakai belah kiri. Maknanya dua-dua Nabi pakai. Kalau tuan-tuan tanya belah mana nak pakai cincin, kanan ada riwayat, kiri ada riwayat. Tetapi tuan-tuan, saya nak sebutnya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memanglah sunnah, tapi ada sebab. Sebahagian ulama kata cincin ni Nabi mula pakai apabila mari kepada adanya kes nak buat cok mohor. Kan? Nabi buat cincin tu untuk cok, untuk cap, untuk buat apa? Tanda sorat.
Maksudnya adalah sebab dia. Okeylah, siapa yang pakai nak niat ikut sunnah dapat pahala. Tapi dia lebih kepada soal kebersihan. Kadang-kadang orang kita ni dia pakai tangan kiri, tangan kanan, kemudian dia beristinja dengan cincin tu, jarang sangatlah dia buang dan sebagainya. Maka apabila dia buat uli roti canai, cukuplah rasa dan perencahnya. Faham ke tak? Seminggu orang tak makan. Okey. Kemudian Nabi SAW menyebut apa? Jadi sebahagian ulama menyatakan apa? Sekiranya perkara tersebut mengandung kemuliaan dan kehormatan, maka dahulukan tangan kanan. Sesiapa sahaja yang mendahulukan tangan kanan dengan niat untuk mengikuti Nabi SAW, maka baginya pahala mengikuti sunnah. Manakala sekiranya dia menggunakan tangan kiri dalam perkara yang mengandungi kehinaan, keburukan, kekotoran kerana ingin mengikuti sunnah, maka dia mendapat pahala tersebut. Bayangkan tuan-tuan, kanan dengan kiri ni senantiasa kita duk guna. Maksudnya kita memang duk dapat pahala mudah-mudah sahaja. Tuan-tuan masuk rumah langkah kaki kanan dapat pahala. Keluar rumah langkah kaki kiri dapat pahala. Tauk langkah dapat pahala. Sampai ke tahap mana-mana perkara kita dahulukan kanan. Umpamanya apa tuan-tuan? Kita mari masjid. Ada 4-5 orang duk bersembang. Kita mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu kita nak suruh jabat tanganlah. Kita nak suruh belah kanan ke belah kiri? Kita suruh belah geng kita lah. Kan? Tapi kalau orang yang dia praktik sunnah, dia iltizam dengan sunnah, dia akan suruh belah kanan atau mai belah kiri. Walaupun mungkin yang suruh tu kiri dulu, yang kiri suruh, yang kanan tak suruh, dia suruh belah kanan. Tu satu. Nampak tak? Nampak macam mana kita praktik sunnah? Kawan tu pun pelik. Aku suruh, dia pergi suruh belah kawan tu. Pasal dia ni kanan. Nampak? Dia belajar. Kita secara automatik didik dia, dahulukan kanan. Okey, kita makan beridang dalam meja. Ni Nabi ajar ni. Kita duk makan ni, apa semua nak suruh belah mana dulu? Kita suruh belah kanan dulu. Kan? Kita makan, kita cedok gulai ke apa ke, kita nak suruh lah. Nak pah kat orang pula. Jangan kita yang duk mengadap pergi perhabis orang, kita nak pah kat orang. Bila kita nak pah kat orang, kita nak suruh pula, nak bagi kat orang lain, belah mana dulu? Belah kiri pun boleh, belah kanan pun boleh. Tapi kalau nak boleh pahala, suruh belah kanan. Pasal itu bila tuan-tuan nak duduk, celapak pergi belah kanan. Untung. Bukan untung dunia, untung akhirat. Nampak? Benda tu sebenarnya, kalau orang yang perhati betul-betul, baru dia buat. Kalau kita tak perasan lah, benda yang kata apa, tak terfikir. Tapi sebenarnya kalau ikut sunnah, kalau kita suruh belah kiri, bukanlah berdosa, tak boleh apa. Tapi kalau suruh belah kanan, dia pasal pahala ni tak syok. Cuba kalau tuan-tuan suruh belah kiri, tak boleh apa. Tapi suruh belah kanan, kawan tu suruh balik 50. Pasan celapak, tumpah gula. Cuba bila kita buat je sunnah, macam kan? Lah tuan-tuan duk angkat kaki, suruh belah kiri pun, suruh belah kanan pun suruh. Pasal apa? Tak berasa masuk pahala tu. Cuba bayangkan kalau Tuhan hantar malaikat mai, pegang secekak duit 50, hang perhati tengok kawan ni. Dia buat yang belah kanan, hang suruh 50. Oh, saya ingat tuan-tuan. Duk ingat tu kanan. Dia masuk ya kanan-kanan, malaikat pun suruh kot belakang 50. Sak 50. Sekali dia makan pula kanan, sak 50. Oh, tengok tuan-tuan orang. Pasal apa? Yang kita duk sebut ni pahala. Pahala ni kita duk buat tak boleh. Ini tuan-tuan kan. Motivasi tu. Kita bagi laluan pada azan, saya kita sambung sikit berkaitan dengan sunnah mendahulukan sebelah kanan. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Okey tuan-tuan. Maksudnya sangat mudah dalam bab ini. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, mulai malam ini bersempena dengan tajuk kita mengembalikan sunnah yang dilupakan, menghidupkan sunnah yang mati,
dan mengamalkan kembali sunnah yang dilupakan, mari sama-sama kita dahulukan sebelah kanan. Mari kita dahulu. Nabi bila dia tidur, dia mengiring di sebelah lambung kanan. Kita pun letak jenazah belah mana? Dalam kubur sebelah kanan. Macam kita tidur lah. Pasal tu bila kita tidur, janganlah saat ni kita duduk tidur mengiring belah kanan, bini kita honak, dia main sendai bantai kok belakang. Duk kan. Bila tuan-tuan perhati dah orang bila letak mayat depa sendai belakang kan. Bagi ni. Dia pun main, dia buat macam lah kubur, dia duk susun bantai kok belakang. Hang ni duk doa kupi dulu ke? Dia tuan-tuan, dia kata, ustaz, mana kita nak sedang lena kangkang kok nu, pusing kok ni, terbalik mai kok nu. Dia tak. Siapa kata kena duduk macam tu sampai mangkit? Ini dia, hang tolong ni. Kalau aku sekali hang nampak balis belah kiri, hang tolak. Bagi balis belah kanan. Dah. Maksudnya masa awal-awal nak tidur, lepas daripada tidur tu, Tuhan pun tahu luak pada kawalan. Dan tuan-tuan tengok, kita bila ni was-was dalam semayang. Nabi kata bila datang kepada kamu gangguan syaitan yang bernama khanzab. Syaitan hok jahat ni, hok yang kacau kita dalam semayang ni, yang duk ingat hok ni kan. Satu orang sahabat, dia mai kat Rasulullah, dia kata dia semayang ni sampai tak ketahuan berapa rakaat. Nabi kata khanzab, tu syaitan nama khanzab. Dia ni yang duk kacau kok ni, peringat kok ni. Bila mai gangguan tu nak buat apa? Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu beralih ke belah kiri, ludah 3 kali. Kita pun bila nak ludah, tak boleh ludah menghadap kiblat. Tak boleh buat keluarkan tu belah menghadap, kita beralih belah kiri. Nabi kata ludah sebelah kiri, kerana syaitan dia mai belah kiri. Tapi bukanlah kita ludah sungguh kan. Kita buat isyarat. Tu nampak. Bila kita terjaga, tengah-tengah duk tidur, terjaga mimpi buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasal apa kita minta berlindung? Pasal mimpi buruk tadi syaitan yang buat. Syaitan yang kacau kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita beralih belah kiri, kita ludah. Jangan ludah belah kanan. Kan? Nampak? Maksudnya memang hak yang tak elok ni belah kiri. Boleh pahala. Nampak? Yang tu saja boleh pahala. Kutip pahala kok ni tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian kata para ulama lagi, sikit kita sebut berkaitan dengan kanan ni, berkaitan dengan kiri dan kanan ni, kan? Saya dulu biasa sekali naik teksi Arab, driver Arab di Mekah kan. Kita habaq dekat dia, duk terang jalan kat dia tu, kita kata pi depan, lepas tu pusing kanan. Depa ni bagus. Kan orang Arab ni adalah perangai-perangai bagus. Bila kita sebut kat dia alatul yamin, kita kata Petrus kona kanan. Dia kata apa? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah kami daripada golongan kanan. Kita habaq kat dia suruh belok kanan, dia pergi doa jadikanlah golongan kanan. Golongan ashabul yamin. Ini golongan yang dapat buku belah kanan. Tengok, sambil bawa kereta pun boleh doa lagi. Nampak? Lepas tu sampai terus dia sembelih kita 50 rial. Doa je kan, tiba-tiba Arab macam tu kan. Ramai orang duk terkena kan. Dia kata ni nak balik Masjidil Haram ni berapa? Tuan-tuan, yang haram di sana Masjidil Haram, yang lain semua halal. Dia kata wallahi. Bila sampai dia tak jadi wallahi kan. Itu berkaitan dengan kanan. Kemudian kita tengok sikit saf. Kalau kita tengok susunan saf, kita sentuh sikitlah. Dia mula daripada wastul imam, tengah imam. Bila kita nak start buka saf, dia mula daripada belakang tu imam, tengah. Kita nak berat belah kiri ke kita nak berat belah kanan? Kalau kita tengok pada umum hadis, kita berat belah kanan lah. Kita berat belah kanan. Maksudnya kita berdiri daripada tengah tu imam, kemudian kita berat sebelah kanan. Kita penuhkan sebelah kanan lah. Lepas tu orang yang mari kemudian penuhkan sebelah kiri. Dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka suka duduk belah kanan pasal apa? Ada sebahagian riwayat kata mereka suka duduk belah kanan sebab bila Nabi bagi salam,
Nabi akan tengok mereka dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Dia beralih belah kanan. Nampak? Nak bagi salam beralih belah kanan. Dia tengok. Kami suka, kami dulu Nabi tengok. Kan? Pasal Nabi bila dia beralih tengok orang ni kan, sampai depan nampak Nabi. Tiba-tiba hari tu Tok Imam makan ubat darah tinggi, dia pergi bagi salam belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Silap. Kalau dia buat lagu tu batal. Batal pasal apa? Mayang batal. Pasal apa? Mayang batal pasal apa? Pasal dia kata silap. Bukan pasal boleh belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Silap. Kawan belakang kata kanan Tok Imam, kanan. Dengan hak belakang pun batal. Dia kalau dia bagi belah kiri taklah tak rosak semayang. Pasal apa? Macam saya duduk cerita kat tuan-tuan lah. Ni jari telunjuk kita ni, belah kanan belah kiri. Ni kita nak buat jari telunjuk isyarat masa tahiyat ni, belah kanan belah kiri. Belah kanan. Kita gatal belah mana? Belah kiri. Kiri nak ganggu tak boleh. Nah, kita duduk tahiyat gatal. Dia kata pergi duduk gatal, duduk suruh tak boleh. Lepas tu dia buat macam mana? Dia tukar. Dia kata bau boleh gau. Kan? Ada jangan main, dia tukar shift. Dia tahan pizza tu ganti aku nak gau. Janganlah bendui sangat. Benda tu pun sunat. Tak payahlah sampai duk teruk-teruk ganti. Kan? Tapi nak habaknya tuan-tuan tengok. Kesemua apa yang agama syariat, kalau hala ke baik kanan, kalau hala ke buruk kiri. Pasal apa tuan-tuan? Kerana agama nak ajak kita disiplin. Agama ni dia suka disiplin. Tuan-tuan tengok dalam mana agama yang ajak semayang ada time, ada 5 waktu sehari semalam. Kalau kita perhati maksud, maqasid, tujuan agama ni apa? Mendisiplinkan hidup orang Islam. Tertib, kan? Di samping kita buat benda tu, memang kadang-kadang kita orang yang kidal macam mana? Tak ada alasan. Tak ada alasan. Pasal kawan tu tadi, dia bagi alasan dia tak boleh. Dia bagi alasan kata dia tak boleh. Nabi kata kalau tak boleh terus. Menunjukkan kata ulama tak ada alasan. Saya ni kidal. Tulis tak apalah buat. Tapi bila main benda-benda yang macam makan minum ni kanan lah. Kan? Kalau dia tak boleh dia kena latih lah. Dia kena latih. Dia kena latih. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, berkati kita. Dan jadikan kita daripada ahlul yamin, daripada sebelah kanan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.